Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ni Abang tak nak melalut banyak. Abang nak sampaikan dua cerita. Yang satu disampaikan oleh jantan pula. Yang satu, yang pertama disampaikan oleh lelaki, namanya Amirul. Yang kedua disampaikan oleh seorang makcik. Abang panggil dia kakak. Abang panggil dia kakak sebab dia berumur 45 tahun ke 47 tahun lah. Atas sikit daripada Abang. Iaitu nama dia, Abang namakan Kak Aisyah lah. Kak Aisyah. Jadi, tapi persamaan dua-dua cerita ni adalah dua-dua lokasinya dekat hutan. Yang pertama berlaku dekat salah satu hutan simpan dekat Kelantan. Abang tak boleh nak beritahu sebabnya dekat hutan tu ada chalet. Ada chalet tempat orang-orang yang selalu hiking, orang-orang yang selalu mengembara dalam hutan, dia suka sewa kat chalet tu. Tapi dia orang tak tahu sebenarnya chalet tu adalah chalet yang berhantu. Abang nak tercakap berseram, tapi macam ikhlas pula bahasa Melayu, berseram, berhantu. Dan cerita yang kedua berlaku dekat negeri Kedah, iaitu hutan Gunung Jerai. Dekat Gunung Jerai tu, Kak Aisyah ni selalu naik kat Gunung Jerai. Jadi pada satu hari dia berlaku satu peristiwa yang mengejutkan dia dan keluarganya. Abang ada satu benda yang pelik tau. Nak cakap pelik tau. Macam ni, setiap kali daripada pukul 8 malam ni sampai nak juga pukul 12 ni, memang tak ada bunyi anjing pun. Tak ada bunyi, ada setitik bunyi anjing. Tapi dandan abang terus on kamera je. Tu dok mana datang kubur. Selalu anjing-anjing tu anjing liar daripada kubur-kubur tau. Kan kawasan perumahan abang kan dekat dengan kubur kan. Jadi anjing-anjing tu selalu turun ke kubur, turun ke taman perumahan daripada kubur, dan diorang akan selongkar tong-tong sampah. Habis dah berterabur semua tong sampah, dan waktu tu diorang akan bunyi-bunyi lah macam tu. Abang tak faham lah kenapa diorang suka berbunyi waktu abang nak buat rakaman filem video seram. Tapi ada juga komen yang abang dapat daripada beberapa orang lah. Dia orang kata sebenarnya kalau kita cerita tentang makhluk sebelah tu akan datang sama-sama memeriahkan majlis abang ni, dah macam majlis ilmu bunyinya. Lepas tu anjing-anjing tu akan nampaklah kehadiran makhluk-makhluk alam sebelah, dan diorang pun akan bergonggong-gonggongan. Macam tu lah. Tapi abang harap satu je, janganlah dimunculkan dalam keadaan yang tidak wajar. Abang bukan apa, abang ni orang yang kurang berani. Jadi kalau muncul dalam keadaan kurang wajar, abang takut nanti abang terkejut. Bila abang terkejut, abang demam. Lepas abang tu melalut lagi, dapat 2 minit melalut. Asalnya memang abang tak nak melalut, tapi akhirnya termelalut juga. Okey, jadi tanpa membuang masa, mari abang ceritakan cerita yang pertama yang disampaikan oleh Aidil kepada abang. Cerita yang pertama ni berlaku dekat satu hutan simpan kat negeri Kelantan. Tapi abang tak boleh nak beritahu hutan yang mana, sebabnya untuk mengelakkan daripada fitnah ataupun mengelakkan daripada apa-apa benda yang buruk berlaku. Kisah ni berlaku pada tahun 2014. Aidil cerita kat abang, mula-mula dia kata lepas SPM dia dapat beberapa tawaran kerja. Sebab dia kata nak tunggu sambung diploma tu lama lagi. Jadi alang-alang tu kerja dulu apa-apa yang patut. Dia dapatlah kerja KFC, kerja McDonald, kerja Starbucks, atau ada kerja-kerja yang jaga-jaga kedai lah kata. Tapi tiba-tiba dia dapat satu tawaran kerja yang buatkan dia rasa ni teruja, iaitu tawaran kerja jadi housekeeping, yang kemah-kemah katil, yang bersih-bersihkan bilik air, bersih-bersihkan bilik dekat satu resort dekat dalam hutan simpan di Kelantan. Dan benda ni berlaku pada tahun 2014. Jadi bila dia dapat tawaran tu, dia macam seronok gila, sebabnya orang kawan-kawan dia lain tu semua kerja kat KFC, kat McD, kat Secret Recipe semua. Kira pengalaman-pengalaman yang biasa-biasa lah dia kata. Tapi kali ni dia aja dapat tawaran kerja dekat resort di hujung hutan, di dalam hutan, tengah hutan punya. Sebab resort tu dia kata memang selalunya orang-orang yang hiking, orang-orang yang mengembara dalam hutan suka tinggal dekat resort tu. Nak buat sebagai markas untuk merelakkan badan. Dan ada juga beberapa agensi kerajaan katanya selalu datang kat situ nak buat camp motivasi. Kan kawasan-kawasan tu kan alam semula, jadi dia bagus. Jadi nak buat camp motivasi bagi orang yang kurang motivasi, bagus untuk tengok-tengok alam, daun-daun hijau, siput-siput berjalan semua. Jadi memang bagus. Jadi pada 2014 ni dia dapat tawaran kerja dan dia rasa macam excited gila. Dia beritahu dekat arwah bapak dia dengan mak dia. Waktu tu bapak dia masih lagi hidup lah. Dia beritahu. Tapi bapak dia macam berat hati nak bagi dia pergi. Sebabnya
tempat tu terlalu jauh tau, dia kata dalam hutan jauh sangat yang tracknya jauh. Tapi dia kata takkanlah jauh sangat, at least dalam lebih kurang 10 minit lah kot daripada jalan besar. Dia cakap dengan bapak dia cakap tak, ni memang jauh betul, jauh dalam hutan. Amirul boleh ke pergi dalam tu? Okey, kata Amirul kata ini saya anak jantan, saya sukakan cabaran. Macam tu. Ada sukakan cabaran lah kata. Okey lah, tak apa, tak ada masalah. Jadi pada hari yang ditetapkan, bapa dengan mak dia ni pun hantarlah Amirul ke tempat lokasi itulah, lokasi resort tu yang tengah hutan simpan di negeri Kelantan. Jadi bila daripada jalan besar tu nak sampai ke resort tu, kata Amirul waktu tu baru dia menyesal. Bapa lama gila. Walaupun dia orang naik kereta kan dengan kelajuan yang boleh tahan laju, tapi dia kata tak sampai-sampai. Memang jauh ke dalam. Waktu tu dia rasa menyesal juga. Alamak, dia rasa macam anak yang baik. Bila dia menyusahkan mak ayah dia kena hantar ke dalam macam ni, dia rasa macam bersalah jugalah. Bagus budak Amirul ni. Waktu tu dia umur 18 tahun, baru lepas SPM. Jadi bila sampai dekat tempat kejadian, tak ada kejadian, dah sampai ke tempat resort tu, dia tengok resort tu, Alhamdulillah resort tu memang cantik. Ada beberapa blok tempat tinggal, ada kantin, ada surau, lepas tu ada tempat riadah. Memang tempat dia disusun dengan cantik, kemas. Lepas tu dengan sini banner kayu dia yang memang sangat menawan lah. Kalau sampai kat sana kita tengok kali pertama tu, cantik nah lah. Orang kalau orang Negeri Sembilan cakap cantik nah lah kan. Jadi dia pun rasa, tadi perasaannya rasa gundah gulana berbelah bagi kan. Tapi bila dah tengok tempat macam tu, dia rasa lega lah. Cantik juga tempat ni, tak adalah scary-merry sangat. Lepas tu dia pun ucapkanlah terima kasih dekat mak ayah dia sebab redha dia, benarkan dia untuk kerja dekat sini. Tapi selingan sikit abang macam hari penceramah lah pula. Selingan sikit, kita kalau buat apa-apa pun minta berkat mak ayah. So mak ayah doakan, sebab mak ayah doakan, tak kisahlah bangsa India, Melayu, Cina, apa pun agama kita minta mak ayah kita doakan untuk kita. Sebab doa mak ayah memang terus naik ke atas lah, ke Allah Subhanahu Wa Taala ataupun ke Tuhan lah. Terus naik ke atas. Baik Cina, India, Melayu pun minta doa. Kalau kita ada mak ayah lagi, suruh dia doakan kejayaan kita. Memang insya-Allah akan termakbul. Jadi dia pun mintalah doa mak ayah dia. Tapi nak jadi cerita lah, walaupun ayah dia lepaskan dengan perasaan yang redha, mak dia ni tetap akan rasa macam, alah Amirul, tak payahlah kerja kat sini. Mak dia tetap rasa macam tu. Kiranya nak melepaskan pergi Amirul tu bekerja kat tempat tu macam berat sangat. Perasaan mak tu. Dia tanya dengan mak dia, kenapa berat sangat nak lepaskan? Mak dia cakap, hutan, dalam hutan. Anak aku kerja dalam hutan. Mana tak aku rasa berat aku nak lepaskan. Gitu. Mak Amirul cakap, alamak hutan-hutan pun kita bukan buat apa pun. Kita bukan kerja nak bakar hutan. Bukan kita nak tebang-tebang hutan. Kita kerja untuk memelihara hutan. Memelihara tempat ni supaya orang boleh tinggal. Jadi boleh menikmati hutan. Jadi bila Amirul terangkan kepada mak dia pun rasa macam, dah, itu minat anak dia kan, go lah cakap, pergilah kan. Dan memang anak dia suka. Jadi Amirul pun bila sampai kat tempat tu, mak dia pun dah balik, dia pun pergilah dekat admin, registerlah nama, daftar diri sebagai seorang pekerja dekat situ. Tapi bila dia tengok berapa ramai pekerja kat situ, dia mula rasa kecut perut. Bila mak ayah dia dah pergi, dengan keadaan sekeliling hutan yang terlalu hijau dan banyak sangat pokok-pokok, dan pekerjanya hanya ada 4 orang, dan 4 ni perempuan, dan dia seorang je jantan. Total masuk dia ada 5 orang tengah-tengah hutan, 4 orang perempuan, yang 2 lagi kakak lah, yang 2 lagi budak praktikal. Dia kata dah dia seorang laki-laki. Seriau juga. Okey, dan lepas tu pula akak tu cakap akak admin tu cakap dah, jadi disebabkan kau lelaki, kau tak boleh tidur dengan kita orang tidur dekat asrama perempuan, kau kena tidur kat asrama lelaki. Jadi asrama lelaki ni ada beberapa bilik, dan Amirul tidur dah dekat satu bilik ada 2 katil, dia kata. Okey, jadi nak jadi cerita ni, nak mulalah ni cerita ni. Jadi dia kerja dekat situ selama 2 bulan, lebih kurang 4 minggu. Tapi boleh dikatakan tiap-tiap minggu dia mesti kena dengki. Daripada dengki yang ringan kepada dengki yang berat, dan akhirnya dia berhenti lepas tu. Abang dah cerita, spoiler alert kan. Akhirnya dia berhenti tau kerja pada situ. Tapi kenapa dia berhenti? Ni lah abang nak ceritakan. Okey, minggu pertama waktu dia kerja dekat situ, dia kerjalah, kerjanya kemas-kemas bilik. Bila ada pengunjung, lepas pengunjung keluar, kemas-kemas bilik. Lepas tu sapu-sapu. Minggu pertama,
Ada sekali tu dia tengah buat kemas-kemas dekat kawasan tapak perkemahan. Dekat tapak perkemahan tu ada tandas. Tengah-tengah dia kemas-kemas, tiba-tiba kakak yang kemas sama-sama dengan dia tu sakit perut. Kakak tu kakak praktikal dia kata. Praktikal daripada diploma. Jadi kakak tu sakit perut. Kakak dah macam bunyi kakak tua dah menyanyi. Okey, kakak tu sakit perut. Lepas kakak tu sakit perut, kakak tu pergilah tandas yang berdekatan. Tinggallah Amirul buat kerja seorang-seorang. Dia tak buat tak tahu je lah kan. Sapu-sapu sampah, sapu-sapu daun, kutip-kutip sampah apa yang patut, susun-susun apa yang patut. Selepas 10 minit, tiba-tiba kakak praktikal tu berlari ke arah dia dengan muka tercungak-cungak dan naik biru muka tu. Dia tanyalah, "Kak, kenapa kak?" Muka pucat nah, dia kata. "Engkau tadi masuk tandas kan?" Dia kata. "Takkanlah saya masuk tandas perempuan pula." "Ya, akak dengar aku masuk tandas." Dia kata. "Apa buktinya saya masuk tandas?" "Masa akak tengah buang air, akak nampak ada orang lalu lalang depan pintu tandas." Tandas tu kan macam dalam satu bangunan yang ada 2-3 tandas dalam tu, korang boleh bayangkan Akak tu nampak ada orang 2-3 kali melintas dekat kawasan Singki, depan pintu tandas lah. Jadi akak tu ingat si Amirul. Jadi mula-mula tu akak tu tegur lah, "Amirul, engkau ni masuk tandas perempuan ni," dia kata. Benda tu senyap. Lepas tu berjalan lagi benda tu dekat depan tandas. Dah akak nenek takut. Bila dah 2-3 kali dia panggil Amirul, benda tu tak menyaut, dia pun cepatlah cebok. Lepas cebok dia keluar lah. Dia keluar, dia tengok Amirul tengah melenggang-lenggang pula sapu sampah. Sasahlah bukan Amirul. Dia pun pergilah sergah Amirul. Itulah ceritanya. Amirul cakap, "Takkanlah kak, saya ni memanglah bukan berani sangat. Tapi tak adalah saya sampai takut nak ikut akak pergi tandas. Saya dah tahu tu tandas perempuan. Memang saya takkan buat," dia kata. "Okey, tak apalah." Itu adalah peristiwa pada minggu pertama, kata Amirul. Dia kata dia boleh sabar lagi. Tapi waktu tu dia dah tergerak tau. Hati dia dah rasa macam, lain macam tempat ni. Dah lah sunyi sepi kat sini. Okey, tak apalah. Dia teruskanlah. Dia terus bekerja. Minggu pertama pun berlalu dengan cantiknya. Tak ada, itu je sekali dia punya dengki. Masuk minggu kedua. Salah. Masuk minggu ketiga. Minggu ketiga, dia tengah kemaskan satu blok yang paling jauh daripada admin. Maksudnya blok hujung lah. Dekat blok hujung tu, dia panggil asrama. Sebab blok tu dalam tu macam memang betul-betul macam asrama. Katil disusun banyak-banyak sebanyak 10 katil. Dan blok tu tak ada tandas. Tandas tu kena pergi tempat lain. Agak jauh sikit daripada situ. Macam blok asrama. Jadi dia dengan seorang lagi kakak. Yang ni kali ni bukan kakak praktikal. Kakak betul lah. Kakak senior. Dia dengan kakak tu pun pergilah kemas-kemas. Disebabkan bilik tu ada 10 katil. Jadi proses nak mengemas kat situ agak lama lah juga. Agak leceh lah juga. Jadi dia tengah-tengah kemas. Tiba-tiba dia dengar ada orang panggil. "Amirul." Suaranya kasar. Dia pun bangun. Dia tengok kanan, tengok kiri. Dia tengok akak tu tengah kemas dekat hujung katil. Takkan suara akak tu. Dia senyap je lah. Tiba-tiba nak jadi cerita, akak tu cakap macam ni, "Amirul, kau teruskan kemas Akak nak tengok dekat blok sebelah pula. Nak tengok kemas-kemas kat sana sebab katil kat sini dah tinggal sikit-sikit lagi nak kemas. Kau jangan lupa menyapu," dia kata. "Okeylah," Amirul kata, "tak ada masalah pun saya nak menyapu kak." Okey. Tengah-tengah dia sapu, dia dengar lagi orang panggil. "Amirul," gitu. "Hui, abang pula yang meremang lepas tu." Dah pukul 12 ni. Tengok anjing tu dah senyap, kau ngajar kan. Dia kejap bunyi, kejap tak bunyi. Dia dah meremang pula tengok abang. Okey. Panggil kali kedua, "Amirul." Waktu dia tengah sapu. Memang sah-sah dah bukan suara kakak tu. Sebab suara lelaki, suara garau. Kalau kakak tu buat suara jantan pun tak segarau tu. Jadi dia rasa macam memang betul ada benda yang tak kena kat sini. Dia kata kalau kali ketiga benda tu panggil, dia belah. Dia kata dia pergi panggil kakak tu, suruh teman dia. Tapi nak jadi cerita kan, dah Allah Ta'ala aturkan semua. Kali ketiga benda tu panggil lagi. "Amirul." Kali dia kasar, lagi kasar. Abang tak boleh nak buat kasar macam tu kan, nanti tengah malam kau huru-hara pula, tak sedap pula kan. Seram sebenarnya. Penakut bila tengah buat cerita hantu macam tu lah kan. Macam tu, "Amirul." Kata. Lepas tu, kali ni memang tak boleh jadi. Dia pergi turun cari kakak tu. "Kak, tolong kak, teman kak." Kak tu gelak-gelak. "Akak tahu kau ni penakut." "Akak tahu kau ni kena dengki, penakut. Tak apalah akak teman." Bila akak tu teman, benda tu dah tak jadi apa-apalah kan. Dah tak adalah bunyi-bunyi lagi panggilan tu. Legalah dia. Tapi dia takut juga sebab malam tu dia nak tidur.
Nak jadi cerita, Amirul tak tidur dengan kakak tu tau. Memanglah kan, sebab dia asrama lelaki. Asrama lelaki jauh daripada asrama perempuan. Dan dekat asrama lelaki tu tinggallah Amirul seorang-seorang. Ini adalah punca kepada minggu ke-5. Macam mana dia kena dengki. Okay. Minggu ke-5 ni agak ekstrim sikit dia kena dengki. Okay. Jadi Amirul pun lepas dia dah kemas bilik tu, dia pun balik ke bilik. Dia tak ada apa-apa, dia berdoa pada Allah Ta'ala, dia amalkan surah-surah, dia kata dia mengaji tiap-tiap malam, tiap-tiap petang, balik kerja dia mengaji walaupun tak ada pengunjung. Tapi bila tak ada pengunjung, time tu lah suasana tu dia kata sangat sunyi. Dia kata dengan bunyi-bunyi alam, bunyi-bunyi cengkerik tu kan, memang sunyi. Jadi disebabkan nak mengurangkan perasaan sunyi dia tu, dia belilah kucing. Pada minggu ke-4 ke minggu ke-4 ke ke-5 macam tu, dia beli kucing. Dia beli 5 ekor anak kucing. Dia dapat daripada kakak-kakak sini itulah kan. Kakak-kakak sini tu pun beli kucing juga. Jadi anak-anak dia tu dia bagilah dekat Amirul. Jadi bila dalam bilik ada kucing, walaupun ada bau tai kucing, bau kencing kucing, tapi disebabkan kucing tu bertingkah satu sama lain. Bertingkah tu bahasa lama lah, bergaduh lah. Kucing tu bergolek-golek, bergaduh-gaduh. Jadi kita ni rasa bila ada benda hidup yang comel-comel macam tu, kita walaupun takut, kita rasa reda sikit lah kan. Dan kita selalu beranggapan kalau kucing ataupun anjing, kalau dia bunyi bising-bising tu, boleh kata kalau dia berkelakuan aneh, maksudnya dia nampak makhluk alam sebelah. Jadi baguslah juga bela-bela kucing tu. Kurang-kurang kita tengok kalau kucing tu lain terbelik mata dia, tahulah dia tengah nampak benda-benda yang kurang enak lah kan, benda-benda alam gaib tu. Jadi dia belalah kucing, Amirul belalah kucing. Ini adalah kes minggu ke-5 ke minggu ke-6 macam tu. Jadi pada satu malam tu, lepas dia mengaji Quran, dia pun tutup Quran, dia tengoklah anak kucing dia bergolek-golek, bergurau-gurau seda. Akhirnya mata dia ngantuk. Bila mata dia ngantuk, dia pun tariklah selimut tidur. Dia kata dia tidur tak berani gelap, tapi tak boleh nak terang. Sebab mata dia ni cepat ngantuk. Bukan. Cepat kalau terang sangat susah nak tidur, kalau gelap sangat pun susah nak tidur. Jadi dekat bilik dia tu dia pasang torchlight. Dia letaklah torchlight dekat atas meja. Teranglah jugalah kan, tak adalah dia kena buka lampu time tidur. Okey, lepas tu tengah-tengah dia nak lelap tu, tiba-tiba dekat bawah katil dia dengar ada benda mencakar tu, krak, macam tu. Dia pun macam terkejut, daripada dah ngantuk-ngantuk terus tak jadi ngantuk, besar mata dia. Dia dengar betul-betul, pasang telinga, kali kedua bunyi krak, macam tu. Dah, dia rasa takut. Dia capai torchlight, dia suluh dekat anak kucing dia tu. Ada ke tidak anak kucing dia tu? Ada anak kucing dia. Dia kira 1, 2, 3, 4, 5. Okey, betul 5 anak kucing dia. Jadi yang mencakar dekat bawah katil dia tu bukan anak kucing yang terlepas, tapi anak sesuatu. Mungkin anak tu nak bergurau-gurau dengan dia kan. Anak itulah kan, anak makhluk sebelah tu. Agaknya bergurau dengan dia main cakar-cakar. 2 kali cakar. Kali ketiga, cakar lagi. Berpeluh dia masa tu. Terus dia selimut daripada atas sampai daripada bawah sampai atas selimut. Sampai kepala. Selimut selubung habis. Dah ketakutan. Waktu tu dalam hutan walaupun sejuk, dia punya berpeluh habis basah baju dia. Dia kata kalau kali ke-5 benda tu cakar lagi bawah katil dia, memang dia tak tanggung-tanggung. Dia lari kat bilik kakak-kakak perempuan tu. Itu yang korang nak kan? Tak. Walaupun dia ketakutan, tapi Amirul ni tetap berani. Orang semayang, orang mengaji, dia beraninya lebih. Jadi, nak jadi cerita, kali ke-5, bunyi lagi dekat bawah katil. Aduh, kalau abang time tu gak, esoknya abang berhenti. Memang tak tunggu. Tak tunggulah nak tengok apa yang mencakar tu. Tapi Amirul ni berani. Dia terus buka lampu. Bila dia turun buka lampu, tidurlah dia keadaan terang. Jadi dia bolehlah tidur sampai ke subuh, dia kata. Boleh tidur. Ini petua tau, abang pernah dengar. Kalau kita dalam keadaan yang terlalu takut, kita tidur buka lampu. Sebabnya, makhluk alam sebelah tak suka waktu terang. Tak suka pencahayaan. Cahaya yang banyak tu dia tak suka. Abang dengar petua lah. Kalau petua abang salah, minta maaf lah ya. Jadi, dia tidur dalam keadaan yang terang. Pada minggu ke-5, Alhamdulillah tak jadi apa-apa. Lega.
daripada subuh. Dan esok-esoknya pun dia tidur, kebanyakannya kalau seram je, dia tidur dalam keadaan terang. Sebab nak mengelakkan daripada cakar-cakar tu lah. Ya Allah, kalau abang dah cakar-cakar tu. Amirul tu boleh tunggu kan sampai minggu ke-6, minggu ke-7, minggu ke-8. Kalau abang dah minggu tu juga, abang belah. Tak ada, kau nak cakar-cakar lah. Depan aku berhenti, kau cakar lah katil tu. Tak ada herannya aku. Macam tu. Tapi abang tak adalah cakap macam takbur pula kan. Okey. Abang cerita ni laju sangat ni. Mungkinlah kot. Sebab tadi abang kepenatan tau. Dekat dalam pejabat kan banyak sangat kerja. Sampai muka nampak macam lesu. Terpaksa abang tepek lemon dekat mata. Tepek lemon kat mata. Daun sadri kat pipi. Biar sugar bugar. Tak adalah, main-main je. Okey, abang cuci pakai pencuci muka Safi je. Okey. Jadi yang ini adalah penutup kepada cerita Amirul minggu ke-8. Dalam minggu ke-8 itu kena paling teruk sekali. Amirul kena kau memang teruk meruk. Beruk pun memang tak rasa teruk macam tu. Macam ni. Pada satu hari tu Amirul bangun awal. Sebab dia kata tujuan dia bangun awal, dia mandi awal. Lebih kurang pukul 5 pagi, pukul 4 pagi macam tu dia mandi. Sebabnya dia kata pagi tu dia bercadang. Dia bercadang nak buat solat-solat lah. Kalau orang Islam kita ada solat hajat, solat tahajud, sebelum solat subuh. Solat tolak bala, solat minta rezeki, solat-solat sunat. Jadi dia cadang pagi tu dia nak bangun awal, dia nak mandi. Lepas tu dia nak buatlah solat-solat semua. Lebih kurang 4.30 lah masa tu. Dia pun pergilah kat bilik air. Dia kata bilik air dia tu jauh daripada asrama dia. Lebih kurang 10 langkah, 10 meter. Macam tu lah kan. 10 meter jauhnya. Jadi dia pun berjalan kaki tok sampailah dekat bilik air. Bila sampai kat bilik air tu macam bentuk dom tu. Ada bilik air 1, bilik air 2, bilik air 3, bilik air 4, bilik air 5. Ada sinki, ada tempat mandi. Lepas tu dia pun pagi tu sakit perut, dia pergilah buang dekat bilik air yang pertama. Dia tengah memerut tulah yang dia kena. Dia tengah memerut tu, dia dengar ada orang ketuk pintu. Sebelum tu, bila dia masuk bilik air tu, dia tutup pintu utama tu, pintu yang paling depan. Dia tutup, dia nak mengelakkan daripada benda-benda tu masuk lah dia kata. Sebab dia pun bukannya berani sangat cakap. Jadi bila dia tengah memerut tu, dia dengar pintu utama yang kat depan tu ada benda yang ketuk dong 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 macam tu. Kalau ya Allah, kalau abang tak jadi berak. Sumpah, ataupun terlebih berak abang jadinya. Aduh, kau Amirul memang berani kan. Abang respect gila dengan kau lah. Memang berani. Abang puji kau. Jadi dengar benda tu dung 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 ketuk. Dia kata waktu tu dah lah sakit perut. Lantaklah kau nak ketuk, kau pernah ketuk lah. Aku, yang penting dia kata kau jangan muncul depan mata aku. Itulah dia minta dekat Allah Ta'ala. Jangan muncul depan mata. Tu je. Jadi dah ketuk dung 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 macam tu. Lantak kalau dia kata dia teruskanlah berak. Tiba-tiba nak jadi cerita, pintu terbuka, bunyi. Aduh. Kalau abang lemah lutut, dah bunyi macam tu. Dia dengar benda tu masuk bertapak, kelepak, kelepuk, kelepak, kelepuk. Macam bunyi tapak kaki yang tak pakai kasut. Masuk, duduk dekat kawasan sinki lah. Berjalan-jalan depan sinki tu. Dia kata waktu tu dia tak fikir apa dah. Nak baca, dia kata nak baca ayat kursi ke nak baca apa dalam tandas tengah berak dalam keadaan hadas kan. Tak elok kita nak baca benda-benda macam tu kan dia kata. Nak baca ayat-ayat suci memang tak elok. Jadi tak apalah, dia tunggu. Dia berharap benda tu keluar daripada bilik air dan dia cuci berak dia. Lepas tu dia teruslah keluar pada bilik. Dia punya semangat kuat. Tapi benda tu tak keluar-keluar. Dia tetap berjalan berkawat dekat depan kawasan sinki tu, berdepan dengan pintu toilet tu. Aduh, tunggu. Jadi Amirul fikir, lantaklah aku nak rempuh je keluar. Basuh istinja, basuh apa yang patut, rempuh keluar. Buka pipe, tak ada air. Time tu tak ada air, dia kata. Dia pun cuak lah juga kan. Time tak ada air, tiba-tiba dia dengar kat orang sebelah. Dia agaknya benda tu tahu bila air Amirul tu tak ada air. Dia dengar dekat sebelah orang buka air. Macam nak main-mainkan dia kan. Dia dengar orang kat sebelah main air. Macam orang tengah buang air lah kat bilik air sebelah tu. Dia punyalah sabar. Akhirnya
nak tak nak, dia kata berdosa pun berdosa lah, dia kata bacalah juga, dia baca ayat kursi, dia baca wa ilah hukum lah kan, baca ayat kursi, lantaklah dalam keadaan istinja, dah takut punya pasal kan. Bila dia baca ayat kursi, habis dia ayat kursi, hilang benda yang dekat tanda sebelah tu, dah tak bunyi lagi dah. Dia pun dia kata nekat, dia kata rempuh bilik air tu, tengok tak ada orang, tak ada apa pun, dan pintu depan, pintu utama tandas tu memang tertutup, tak terbuka pun. Dia pun pergi bilik air sebelah, dia cuci apa yang patut, dia terus mandi, dia keluar daripada bilik, dia terus tekad, ini kali terakhir aku kerja kat sini, aku mandi, aku solat, lepas ni aku telefon mak bapak aku, suruh jemput, aku nak balik. Bagus. Jadi dia pun teruslah mandi, lepas mandi dia solat, lepas dia solat subuh, dia terus ke telefon arwah bapak dia, dia cakap dengan arwah bapak dia nak berhenti jemput dia sekarang, hari tu juga. Dan bapak dia pun, yelah bila anak dalam keadaan kesusahan kan, mak bapak jemputlah Amirul, dan hari tu juga Amirul berhenti. Dia kata dah tak tahan, cukup 2 bulan, 8 minggu memang dia kerja kat situ, dan dengki yang terakhir tu dia berhenti. Dan dia ada satulah, dia kata dia bersyukur sebab benda tu tak muncul depan mata dia, benda tu tak muncul dalam keadaan yang menakutkan depan mata dia, cuma dengar dan dia rasa benda tu ada. Tapi ada kebarangkalian ke kalau kakak-kakak tu yang dengki? Mungkin juga kot. Tapi kakak tu duduk bawah katil ke? Tak tahulah, abang pun tak lihat kakak kan. Tapi abang rasa macam bukan kakak tu lah. Jadi abang rasa itu adalah benda tu. Jadi lepas tu Amirul pun balik. Bila Amirul balik rumah, lepas tu dalam kereta tu mak dia ceritalah dengan mak dia segala pengalaman tu, dan mak dia pun beritahu lah, memanglah benda-benda dalam hutan kan, itulah jadinya. Jadi ada satu benda yang abang nak minta maaf sangat-sangat. Masa mula-mula nak cerita tu, abang ingat nak cerita 2 cerita tau. Satu cerita tentang hutan dekat Kelantan, satu lagi cerita dekat hutan dekat Kedah. Tapi abang tengok sekarang ni recording abang dah dekat 30 minit. Jadi abang minta maaf abang berhenti kat sini. Lepas ni selang 2 hari lagi abang sambung video yang seterusnya. Jangan risau, abang tetap pakai t-shirt yang sama, Arnab Playboy tu. Tapi abang bukan Playboy, abang baik. Jadi abang minta maaf sebabnya abang tak nak terlalu panjang, lebih daripada 30 minit. Sebabnya nanti takut boring sangat kan. Okey, nanti sambung lagi 2 hari lagi. Sambung kisah kakak pula, kakak Aisyah, cerita dekat hutan dekat Jitra, Kedah. Hutan Jitra apa nak cakap apa dia? Hutan lah dekat negeri Kedah lah. Hutan dekat negeri Kedah, gunung, ya Allah abang dah lupa dah. Jadi abang tamatkan sampai kat sini. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang minta maaf sangat-sangat, abang terpaksa berhentikan sebab dah nak sampai 30 minit. Jadi abang akan sambung 2 hari lagi. Korang tunggu abang ceritakan sambungan cerita kakak tu. Kakak tu punya cerita best. Tak seram tapi best. Apa yang berlaku dekat dalam hutan, dia dengan anak beranak dia, dengan suami dia, dengan kaum kerabat dan sahabat handai dia. Okey, jadi hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.